الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه السيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada bab berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Dan kita nak sambung lagi. Hari tu kita dah masuk dah berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Hari ini kita nak sambung sikit lagi berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah, qala Syekhul Musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin wa qala wa tahrikul khatami wal buda'atu bil a'la al wajhi wa fil yadi wal rijli bil asabi'i fa in sabba alayhi ghayruhu bada'a bi mirfaqi wal ka'bi wa dalkul udwi wa mashul ma'qaini wa istiqbalul qiblati. Dia kata di antara sunat-sunat wuduk ni apa? Tahrikul khatam. Sunat kita menggerak-gerakkan cincin. Maksudnya kalau orang pakai cincin, sunat gerakkan kalau air boleh lalu. Kalau air tak boleh lalu, wajib gerakkan. Tu. Itu kalau wuduk. Adapun tayamum nanti dia memang sebut wajib kita buka. Sebab debu dia tak boleh lalu. Celah-celah ni air masih boleh lagi, tapi debu tak boleh. Maka sebab tu kena buka. Tetapi dalam masalah ni sunat. Kalau kita tahu jenis mungkin kita tu dah lama pakai kan, cincin-cincin kahwin. Sekarang ni dah bertambah saiz. Biasalah tu. Okey, maka ketika itu ketat menyebabkan air tak boleh nak lalu celah-celah cincin tu, maka wajib gerakkan. Okey. Kalau tak, hukum dia sunat. Wal buda'atu bil a'lal wajhi, dan memulakan basuhan dari bahagian atas muka. Kita nak basuh mana-mana tak ada masalah, kan? Dari pipi, dari tengah. Tapi yang sunat mula daripada atas, bi a'lal wajhi, mula dari atas. Okey. Adapun tangan dan kaki, wa fil yadi wa rijli, pada tangan dan kaki, bil asabi', mula daripada jari. Okey, jari tangan, jari kaki. Ini kalau kita sendiri yang tuangkan air. Okey, kita ataupun kita yang ambil air, kita cedok air, kan? So kita cedok, memang kita akan cedok daripada sini. So kita akan bawa turun ke sini. Tapi dia kata fa in sabba alaihi ghairuhu, jika orang lain yang jiruskan air, maka dia kata bada'a bi mirfaqi wal ka'bi, mula daripada siku dan juga dari buku lali. Okey. Maksudnya kalau kita sendiri yang ambil air, mula daripada sini ke sini. Tapi kalaulah orang yang ambil kan, orang yang tuangkan air, dengan maksud kata lain, samalah juga kalau kita kata pakai pipe kan. So mula dari sini ke sini. Sebab lebih mudah, air tu akan mengalir. Alright, kaki pun sama. Kalau kita sendiri yang letak, maka daripada kaki, daripada jari. Kalaulah orang tuangkan, daripada buku lali tu. Kalau pipe dari sini boleh lah juga. Dia sunat.
Dia sudut tu tak ada masalah lah. Sebab nanti dia ada juga sebut dalam masalah bekas. Dia tahu jenis bekas. Sekejap, dalam ni ada tak? Tak ada. Dalam kitab lain dia sebut kalau bekas tu kecil permukaan dia, sebab orang dulu tak ada pipe. Orang dulu pakai bekas. Jadi kalau bekas tu dia punya mulut dia besar, maka mula daripada jari. Kalau bekas tu mulut dia kecil, maka mula dari sini. Ada juga disebutkan. Jadi faedah yang ulama kata apa? Nak mula dari mana tu ialah tengok mana yang mudah. Sebenarnya sama je. Okey, mana-mana pun, tapi mana yang lebih mudah. Cuma di sini memang sebut. Dan memang dalam mazhab-mazhab lain pun sebut macam tu juga. Okey. Kemudian dia kata waddalkul udwi wa mashul ma'qaini, menggosok-gosok anggota wuduk dan menyapu di celahan mata. Okey, gosok ni kita mazhab Syafi'i hukum dia sunat. Okey, gosok. Kalau kita lalu je kat pipe macam tu ataupun kita celup je dalam air, tetap sah. Okey, tetap sah, tidak ada masalah. Tapi mengikut mazhab Maliki wajib gosok. Pada diorang gosok tu wajib. Okey, sebab tu pada kita hukum dia sunat. Sebab apa? Keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan. Okey, keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan. Sama juga mandi wajib, diorang wajib gosok, kita tak wajib. Selagi air itu sampai kepada semua permukaan kulit kita, maka okey. Sama ada dengan kita pakai shower ke, kita gosok ke, tak kisah. Tapi gosok itu sendiri, perbuatan gosok itu tidak wajib dalam mazhab. Okey, tidak wajib. Okey. Wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ini jelaslah, ambil uduk menghadap kiblat. Sebab tu afdal kalau nak ambil uduk ni, ambil uduk yang pipe menghadap sini. Yang ambil uduk pipe menghadap sana, bukan jangan tu maksudnya afdal lah, sunat menghadap kiblat. Tapi kalau dah penuh dah, semua orang ambil yang kat situ, dan kita pun nak kejar cepat, tak apalah, menghadap ke belakang tu kan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau boleh pilih yang menghadap kiblat. So kalau kita lepas ni nak buat semua pipe yang menghadap kiblat tu pun senang. Okey. Jadi sebab apa kadang-kadang ialah benda ni orang bukan tak nak menghadap, tapi lah dah pipe ni dibina mengarah ke tempat lain kan. Payahlah. Betul? Jadi kadang-kadang binaan ni pun tak membantu kita nak mengamalkan sunat. Yang tu payah. Jadi sebenarnya orang yang membuat binaan ni pun, terutamalah binaan masjid surau ni, kena faqih lah. Yelah orang arkitek tu dia akan minta nasihat kita juga kan. Dia tu payahlah nak cari arkitek yang betul-betul ada concern pasal agama ni kan. Jadi kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita kena advise dia. Tu point dia. Kebanyakan kita tengok rumah dan sebagainya, memanglah kan, contoh macam toilet kan. Saya tak perasan toilet sini. Memang kalau toilet tu kan kita dah baca dah sebelum ni, dia memanglah tidak ada masalah kan menghadap ke kiblat. Jadi itulah maksudnya toilet, kalau toilet tempat khas dia tidak makruh lah. Dia tak haram. Memang tak haram pun kan, sebab dia ialah tempat yang khusus. Tetapi out of adab lah. Still kalau kita mahir, faham fiqah tu, kita buatlah, kalih lah. Betul tak? So benda tu simple je. Masalah arah, orang mungkin kata alah arah je pun ustaz kan. Tak. Dia cerita pasal bagaimana kita menghormati syiar agama kan. Jadi kalau orang tak ada concern benda tu, memang dia tak kisahlah. Okey, dia tak kisahlah. Dan kita pun tak katalah benda tu haram. Tapi maksudnya di situ kita boleh nampak orang yang buat tu ada faham agama ke tak. Tu je. Betul tak? Jadi kalau Allah Ta'ala rezekikan tuan-tuan ada duit lebih kan, beli tanah, buat rumah kan. Jadi bila kita nak buat tu, kita check dulu kita punya kiblat tu kat mana kan. Rumah kita tu kita nak menghadap ke arah mana, kiblat dia ke mana, toilet tu posisikanlah dengan yang sepatutnya. Okey? Macam tu. Boleh.
Wallah alam. Ni just cadangan. Kan? Lah benda dah siap takkan nak suruh roboh pula. Tak adalah. Ya, kita bukanlah buat macam tu. Dan kita kata tak ada masalah pun. Hukum dia tak haram pun. Makruh pun tak. Cuma yalah kita kata out of adab. Okey. Kemudian dia kata wa wad'ul ina'i an yaminihi in kana wasi'an. Meletakkan bekas di sebelah kanannya jika tempat tersebut luas. Wa alla yanqusa ma'uhu an muddin. Air yang kita nak gunakan untuk wuduk tu janganlah dia kurang daripada kadar secupak. Satu mud ni, secupak ni besar mana? Lebih kurang 750 mililiter air. Cupak tu besar ni je. Saya adalah cupak tu kat rumah. Cupak. Jadi kenapa sunat? Sebab Nabi ambil wuduk pakai satu cupak air. Nabi ambil wuduk pakai secupak air. Dan Nabi mandi wajib ataupun mandi sunat pakai satu gantang air. Dua-dua tu ada dia punya cupak dan gantang ni ada. Jual, ada. Kat Madinah tu ada jual. Kalau tuan-tuan pergi ke Museum Syekh Abdul Aziz Kaki tu, Museum Madinah tu, dia ada jual lah. Cumanya dia punya tu mahal lah. Mahal sikit. Bukan mahal sikit lah, mahal banyak lah. Tapi orang Putrajaya kaya-kaya kan. Contoh, dia punya satu mud tu 500 dinar. Satu gantang tu 1000 dinar. Mahal lah, mahal. Yang saya punya mud tu saya beli yang daripada India punya. India ke Pakistan saya tak pasti. Dia dekat Madinah tu ada 2 orang yang meriwayatkan mud Nabawi ni. Okey. Satu Syekh Abdul Aziz Kaki ni, dia ni memang muarrikh lah, dia ni memang ahli tarikh, dia ni memang ahli sejarah. Yang tahu sejarah Madinah semua tu dia lah. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok kat Facebook tu ada orang share gambar macam manakah keadaan rumah Nabi kan. Macam mana gambaran rumah Nabi tu daripada muzium dia. Tu daripada muzium dia. Syekh Abdul Aziz Kaki. Dia ni memang ulama besar, masya-Allah. Alim kabir. Cuma dia punya tu mahal sikit lah. Ada seorang lagi saya ambil daripada Syekh, apa nama dia Syekh tu lupa. Tapi rumah dia dekat Masjid Quba. Pergi jumpa dia tu dekat Masjid Quba malam lepas Isyak. Jadi dia riwayatkan. Yang tu dia bagi free je. Yang tu dia bagi free. Tapi yang handmade lah. Yang kau nak yang cantik tu boleh beli tapi daripada Pakistan. Ada ustaz-ustaz kita jual kat Malaysia ni. Dekat Shopee ada rasanya jual. Dalam 70, 60, 70, 80 ringgit macam tu. Okey, mud Nabawi. So kita tahulah bila dalam kitab fiqh ni sebut satu mud berapa banyak tu. Dan benda tu bagus untuk kita tahu kan, kita kena bayar apa? Bayar apa ni? Fidyah. Kan? Fidyah kan satu mud. Macam mana nak tahu? Jadi waktu kita ambil ijazah daripada Syekh tu, dia ajarlah macam mana. Kita selalu faham satu mud ni kita ambil takaran mud tu takaran kan. Cupak ni takaran. Jadi kita ambil beras tu, kemudian kita buat apa? Tak timbang. Dia cukup satu tu, dia tak perlu timbang. Kita akan flat kan. Dia bukan macam tu. Kalau flat kan tu tak betul. Okey. Dia kena bagi membukit. Dia kena ambil, okey. Kemudian ambil lagi sampai dia jatuh sendiri. Banyak tu kira satu mud kalau beras lah. Untuk bayar fidyah tu kan. Dia kira banyak macam tu. Air memang tak boleh lah, dia akan melimpah. Air so akan banyak tu juga kuantiti dia. Tapi untuk kira berapakah mud untuk satu fidyah tu, macam tu. Dia ada cara macam tu. Jadi Syekh tu ajar. Jadi masya-Allah kita pun macam macam ni. Kan? Tapi kita tak pernah lah praktikal kan. Sebab kita bayar zakat semua pun pakai apa? Kita pakai duit kan. Tapi kalau kita nak try ada feeling tu, buat tembaga. Dia lah tembaga besi, saya pun tak pastilah dia buat tu kan. Tapi yang beli tu saya ada 2 lah. Satu yang Syekh bagi, satu lagi saya belilah yang cantik. Saya tunjuk lah benda tu. Hari ni saya lupa tak bawa lah. Kalau ada kesempatan next kelas nanti saya bawa. Saya tunjuk mud tu besar ni.
InsyaAllah. Tapi kalau kita research kat Google ada je. Dekat Facebook pun ada. Banyak je orang share macam tu. Cuma itulah. Kalau beli daripada Syekh Abdul Aziz Kaki tu mahal sikit lah. Saya teringin nak beli kan. Cuma waktu pergi umrah baru ni tak sempat pergi ziarah dia punya museum dia. Lepas tu nak pergi nak beli juga. Okay. Jadi tu Nabi ambil wuduk pakai satu mud je. Jadi dari situ kita faham apa? Kita faham bahawasanya tak berlakulah pembaziran. Itu point dia. Kan? Kalau kita pakai pipe ni payah kan. Memang confirm lebih punya. Confirm lebih. Walau kita buka kecil mana pun, bila kita sapu muka tu air still dripping kan, still jatuh. Kalau kita ambil lepas tu tutup pun, on the way kita nak tutup pun ada jatuh juga. Jadi confirm akan berlaku pembaziran tu. Confirm akan berlaku. Jadi sebab tu para ulama Mauritania, kalau kita tengok dia orang Mauritania ni, dia memang ambil wuduk pakai kettle je. Pakai kettle. Dia pakai kettle, pakai kendi ke, pakai cebok ke, tak kisah. Tapi maksudnya satu amount of air yang kita dah ambil siap-siap. Okey, dan dia pakai jar tu pun ada. Waktu dia pergi US dia pakai jar je. Dia ambil pakai jar dan air tak habis pun. Kalau pakai kettle tu pun air tak habis. Jadi sebenarnya kita boleh jimat. Dan kalau kita boleh try buat macam tu, insya-Allah kita boleh rasa wuduk itu berbeza. Betul? Spray tu ekstrim sangat pula. Tak payah. Spray tu kalau kita nak pergi umrah okey lah. Kan? Kita pakai je, pakai bekas kecil. Kalau boleh beli benda tu. Yang beli kan, ambil wuduk pakai tu. Pakai yang tu je, banyak tu. So kita tuang air dalam tu. Lepas tu ambil tuang sikit-sikit. Muka tuang, tangan tuang. So, InsyaAllah try buat. Saya biasa dah ambil wuduk pakai botol, biasa dah. Kan? Kalau pakai botol mineral 500 ml tak habis pun. Kalau kita tak buat lah sunat-sunat kan, kita buat yang wajib-wajib je, tak habis, confirm tak habis. Kalau kita buat dengan semua sunat-sunat tu, insyaAllah habis. Tapi cukup lah, okey, banyak tu je. Daripada kita pasang kan, shower, banjir. Okay? Banyak bazirnya. Mandi wajib pun tak perlu banyak. Kan? Nabi pakai satu gantang. Satu gantang sama dengan 4 cupak. Kan? Satu gantang sama dengan 4 cupak. So tak banyak pun. Kalau apa? Kali lah 750 kali 4 dalam 2 liter je tu lah. 300? Tak sampai lah. Tak sampai 3 liter. Boleh 3 liter. Tak sampai 2.8 3 lah. Boleh 3 liter. So 3 liter maksudnya 2 botol air besar tu, 1.5 tu. Cukup lah. Okay, balik ni try. Okay, balik 2, balik try. Okay. Sebab apa yang wajib? Ialah ustaz nanti tak boleh sabun. Sabun tu dah sunat-sunat dah. Ini ialah mandi, iaitu ratakan air ke seluruh badan. Boleh. Try. Balik ni try. Okay. Kepala, lepas tu badan, ambil air, sapu badan kan. Ambil air, sapu badan. Belakang. InsyaAllah cukup. Jadi kita tak adalah risau. Okay. Air tak cukup kan. Baik. Kita ni banyak air, bukan tak ada air, banyak air. Cuma kita banyak bazir tu je. Wala yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa li maslahatin. Janganlah dia bersembang, jangan bercakap selama waktu berwudu, melainkan jika terdapat sebarang keperluan. Kan tengok orang nak terjatuh ke apa ke, mudarat ke, okeylah. Okey, tapi yang ni kita nak ni buat apa? Sibukkan diri kita dengan zikir, sibukkan diri kita dengan doa. Ulama-ulama Mauritania ni dia buat apa ketika ambil wudu? Dia orang baca Quran. Habis satu makra'. Satu makra' berapa muka surat? Satu makra' berapa muka surat? 2,5, 3. Lebih kan? Lebih kurang.
Dua muka surat Quran habis. Jadi boleh khatam Quran sambil ambil wuduk lah. Wallahi. Betul. Tapi yelah dia orang hafal Quran. Kita ni boleh qul huwallah. Kan? Zikir la ilaha illallah la ilaha. Saya ada satu video saya nak cadangkan kat tuan-tuan. Cumanya Syekh ni mazhab Maliki lah. Ada video mazhab Syafi'i. Cumanya yang ni video mazhab Maliki. Tulis cari video wuduk Syekh Khatri, Syekh Khatri, wuduk Syekh Khatri. Tengok video dia tu. Tengok video dia dah ada buat 2-3 video dia. Tapi ambil yang video yang dia ambil wuduk dekat luar, tengah waktu malam kat luar. Okey. Ada anak murid. Video tu lebih kurang 8 minit lebih, 9 minit. Dia ambil wuduk tu ambil masa dalam 6-7 minit ambil masa. Tapi air bukan bazir, tak. Kan? Tapi dia buat tu dengan penuh itqan, dengan sungguh-sungguh. Bila dia tengok dia ambil wuduk tu, nampak sungguh yang wuduk ni bukan sekadar kita renjis-renjis air, tak. Tapi memang wuduk ni ialah ibadah. Kalau kita jumpa video, kalau kita tengok tu dan kita try buat cara dia ambil wuduk tu, kita akan rasa wuduk itu lain. Kita semayang pun kita akan rasa lain. Sebab Sidi Ahmad Zarruq kata apa? Bermula khusyuk solat tu bermula daripada khusyuknya kita punya wuduk. Ketika kita ambil wuduk tu kita khusyuk. Kalau wuduk pun kita main-main, maka solat tu pun akan jadi macam tu. Ramai orang dia anggap wuduk ni hanyalah macam basuh-basuh itu. Dia tak anggap wuduk tu ialah sebagai satu ibadah. Lepas tu orang boleh sembang. Kan? Time wuduk dia boleh macam-macam, buat macam-macam kan. Cuba tengok. Dia video tu sangat cantik lah. Jumpa Syekh? Jumpa Haji? Jumpa? Tu. Video tu. Syekh Khatri. Khatri. Wuduk Syekh Khatri. Cari je. Ada. Kat YouTube. Dia ni ulama mazhab Maliki. Cuma ada benda yang kita tak boleh ikut lah. Contoh dia macam celup je tangan dia kan. Itu kita boleh celup tapi dengan cara. Kita ada cara kita. Kena niat iqtiraf. Kalau tidak air itu jadi mustakmal. Sebab dalam mazhab Maliki dia tak ada air mustakmal. So sebab tu dia main celup je. Lepas tu sebab tu dia boleh tarik je tangan dia macam tu. Dia lap balik kan. Kita ada benda lah yang tak boleh buat. Tapi tengok cara dia. Lepas tu dia sepanjang wuduk tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Kalau kita tak hafal doa-doa tu, zikir. Ataupun kalau dah baca doa tu masih basuh lagi, zikir. Kan? Jadi jangan putuskan wuduk kita tu dengan benda lain. Zikir, baca Quran, baca doa. InsyaAllah. Cuba try buat. Saya pernah buat kan, try buat sekali dua. Kita ni masalah apa? Terkejar-kejar. Kan? Yelah kita sampai masjid dah lambat. Orang dah start semayang. Bila lah kan 8 minit kat situ terlepas lah jemaah. Jadi ini ceritanya kena prepare awal lah. Gitu. Prepare awal. Ambil wuduk awal. Boleh? Okay, khalas. Kemudian dia kata wa alla yaltima wajhahu bil ma. Jangan dia menampak-nampak air ke muka. Macam mana menampak air? Ini bukan buat facial pun tuan-tuan. Okey. Dia macam macam tu kan. Macam tu. Elok lah. Okey. Kemudian wa alla yamsahar raqabah. Dia tidak menyapu di bahagian tekuk, tapi masalah ni khilaf. Okey, masalah ni khilaf. Ada ulama kata sunat juga. Tapi sunat tu ketika sapu kepala kita tarik macam tu. Dia bukannya ambil air lain sapu macam tu. Okey, masalah ni khilaf lah. Ada ulama kata ada sunat, ada ulama kata tak sunat. Mengikut kitab kita tak lah. Tapi mengikut amalan sebahagian para ulama kita memang ada. Cuma dia dikira sebahagian daripada sapu kepala lah. Sapu kepala tarik sampai ke tengkuk. Macam tu je. Okey, bukannya asing daripada situ. Khalas. Kemudian dia kata wa yaqulu ba'dahu, dan kemudian dia membaca selepasnya apa? Lepas habis wuduk tu. Apa dia? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin
waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu doa selepas daripada ambil wudu. InsyaAllah kita biasa hafal Allahumma ja'alni minat tawabin tu. Cuba baca lah. Wala ba'sa, tidak mengapa, biddu'ai, dengan membaca doa indal a'dha'i, ketika membasuh anggota. Baik, isunya kenapa ni? Isunya baca doa ni, Imam Nawawi kata tidak ada doa yang warid. Tidak ada doa yang warid daripada Nabi tentang masalah baca doa setiap anggota ni. Imam Nawawi kata dalam kitab Minhaj. Tetapi Imam Nawawi jugalah yang merekodkan doa-doa ni dalam kitab Al-Azkar. Dan pensyarah, bukan hasyiah kepada kitab ni, kitab Hasyiah Tarmasi, Syekh Tarmasi dia kata apa? Dia kata, Syekh Mahfuz Tarmas, dia kata sebenarnya ada hadis. Hadis tu lemah lah, tapi still boleh amal. Dia punya argument, dia kata sebenarnya ada hadis tu direkodkan oleh sebahagian ulama-ulama mazhab Syafi'i. So tarah hadis tu mungkin tak kuat, tapi maksudnya still ada riwayat. Kalau dia tak ada riwayat pun, kita doa pakai doa kita sendiri pun tak ada masalah, kan? Tapi maksudnya just point dia tu, boleh doa, tak ada masalah, bahkan digalakkan doa. Cuma doa tu adakah warid dari Nabi ataupun tidak, itu yang ada khilaf. Ada Imam Nawawi kata tak, ada ulama mazhab Syafi'i lain kata ya. Jadi Imam Ibn Hajar dan juga Syekh Hasyiah kepada syarah Imam Ibn Hajar tu, dia kata tetap ada, riwayat tu ada. So memang bolehlah baca, tak ada masalah, kan? Ketika basuh muka, ya Allah, cerahkanlah wajah aku di hari yang kau cerahkan wajah awliya engkau, dan hari yang kau gelapkan wajah musuh-musuh engkau. Bila basuh tangan, ya Allah, serahkanlah buku amalan daripada tangan kanan aku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah, kan? Bila basuh tangan kiri, janganlah kau serahkan buku amalan aku daripada tangan kiri pada tangan kiri daripada arah belakang, kan? Itu doa. Apa lagi? Ketika basuh kepala, ya Allah, haramkanlah api neraka daripada menyentuh rambut-rambut aku, bulu-bulu aku, dan juga kulit-kulit aku. Ketika basuh telinga, ya Allah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang-orang yang mendengar kebaikan dan dapat mengikuti kebaikan tersebut, dapat beramal dengan kebaikan tersebut. Kan? Ni doa-doa yang bagus untuk kita baca, kan? Dan kalau kita baca doa lain pun tak ada masalah, kan? Ketika basuh kaki, ya Allah, tetapkanlah kaki kita atas titian sirat, janganlah gelincirkan kaki kita, ataupun bagilah kita ni jalan laju, kan? Okay. Ketika kita masukkan air dalam hidung, kita doa apa? Ya Allah, bagilah, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah, bagilah saya boleh bau-bauan syurga, kan? Sebab bau syurga kan boleh bau sebelum masuk lagi, kan? Jadi biar bagi kita ni dah dapat bau masuk. Jadi Nabi kata, kan ada orang yang mana Allah Ta'ala haramkan dia daripada bau syurga, sedangkan bau syurga tu boleh dibau daripada jauh lagi, kan? Boleh dibau daripada jauh. Jadi kesianlah orang-orang macam tu, kan? Dia diharamkan daripada boleh bau-bauan syurga, kan? Celaka lah. Wa'iyazbillahi min zalik. Okay, selesai. Faslun fi makruhatil wudu. Ada nak tanya masalah sunat-sunat wudu? Tak ada? Jelas. Khalas. Fasal berkenaan dengan makruh-makruh wudu. Apa dia? Yukrahul israf. Kita dah syarah dah panjang tadi. Fihi bis-sabbi. Dimakruhkan menjiru secara membazir, maksudnya lebih lah. Wa takhlilul lihyah al-kathah lil muhrim. Menyelati janggut yang tebal bagi mereka yang sedang berihram. Kita ni sunat menyelat janggut yang tebal. Kalau janggut nipis wajib, tapi janggut yang tebal sunat. Tetapi kalau tengah ihram makruh. Sebab apa? Kalau tercabut kan kena dam, kan payah pula. Okey, so tak payah. Saya waktu pergi haji tu, kita nipiskan terus, senang, ya. Kita pun tak adalah tebal apa, orang tu tak adalah tengok pelik, kan? Senang, kan? Kita nipis je, so tak ada isu apa-apa, kan? Sebab payah, kan? Ketika haji ni ihramnya lama. Kalau umrah tu sekejap je, berapa jam je dah selesai dah, kita dah tahallul, kan? Umrah ni, haji ni paling kurang pun 3 hari, 2 hari lah.
2-3 hari kan, sebab biasanya hari Tasu'a tu kita dah pergi dah kan. Maksudnya hari ke-9, hari ke-8 Zulhijjah tu kita dah pergi. 9 Zulhijjah Arafah, 8 tu kan kita dah pergi Arafah kan. So 9 tu kita dah ke Arafah, 10 petang tu baru kita pergi melontar, barulah kita boleh tahallul kan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 3 hari tu lah. 3 hari tu macam-macam boleh jadi kan. So hati-hati lah. Kemudian waziyadatu ala thalath. Basuh lebih daripada 3. Sunat 3 je. Basuh lebih daripada 3 makruh. Makruh ni kalau kita guna air yang biasa lah. Kalau kita guna air yang diwakafkan untuk wuduk, hukum dia haram. Basuh lebih dari 3, hukum dia haram. Kalau air tu air kita sendiri, air bukan air musabbal lah bahasa dia, air biasa je, maka hukum dia makruh. Tapi kalau air tu dia air lah musabbal air yang diwakafkan untuk tujuan wuduk, maka memang boleh ambil untuk wuduk saja. Maka apa-apa yang bukan wuduk, hukum dia haram. So antara yang bukan wuduk ialah basuh lebih 3. Maka basuh lebih 3 ketika tu jadi haram. Hati-hati ya. Cuma saya tak pernah tengok lagi lah tempat air yang diwakafkan untuk wuduk, tak pernah lagi jumpa. Tapi benda tu memang disebut dalam kitab. Zaman dulu ada lah kot kan, orang buat telaga, dia wakafkan telaga tu khusus untuk ambil wuduk. Ketika tu buat benda lain kat situ haram. Walaupun minum haram. Mandi haram. Basuh tangan haram. Basuh kaki haram. Basuh muka haram. Semua haram. Yang boleh apa? Wuduk. Wuduk saja. Tapi payahlah. Sebab tu orang pun kalau tapi ikut orang punya niat kan. Tapi kita kata kalau boleh, kalau kita nak faedah yang banyak, kita umumkanlah kita punya. Umum tu maksudnya kita mengumumkan niat wakaf tu. Kita wakafkan telaga ni untuk kegunaan semua orang Islam, untuk apa-apa saja kegunaan. Maka faedah besar lah. Semua orang guna, maka banyaklah pahala kita kan. Banyaklah pahala kita. Macam tu lah. Orang minum pun kita dapat pahala, orang basuh muka pun dapat pahala, orang basuh tangan pun dapat pahala, orang mandi pun dapat pahala, semua dapat pahala. Okey? Baik. Kemudian yang terakhir, wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li'udhrin. Meminta bantuan seseorang untuk membasuh anggota-anggotanya melainkan dengan sebab keuzuran. Ni makruh. Dia masalah isti'anah ni, minta bantuan ni, dia ada 4 hukum. Dia ada benda yang harus, dia ada khilaful aula, dia ada makruh, dia ada wajib. Haram tak adalah. 4 hukum. Dalam kitab Safinatun Najah dia kata masalah isti'anatu fil ibadah fit taharah ni ada 4. Memohon bantuan ini ada 4. Pertama ialah apa? Hukum dia harus. Macam mana yang dikatakan harus ni? Kalau orang tu minta tolong untuk mendekatkan air. Air dekat sana, kita kata ke anak kita, bang tolong ambil air tu, bawa kat bapak nak ambil wuduk. Hukum dia harus. Dia dah bawa dah kat kita, abang tolong tuang air. Tuang tu hukum dia khilaful aula kan. Dia tuang, kita ambil. Itu kita ni kan, dia tuang tu hukum dia menyalahi utama. Sebab apa? Sebab dia ialah ibadah. Ibadah ni perlu pada tazallul, menghinakan diri, merendah diri. Jadi orang tolong tuang ni ialah macam raja. Apatah lagi suruh orang tolong basuh pula. Sebab tu basuh tu makruh kan. Sebab patutnya buat sendiri kan. Tapi ini nampak ada kemegahan di situ. Sebab tu hukum dia makruh. Sedangkan sepatutnya ini ialah kehambaan kita kepada Allah. Tetapi dia boleh jadi wajib. Macam mana wajib? Orang tu dia memang tak boleh nak ambil wuduk sendiri. Contoh orang yang bedridden, dia kena semayang. Dia kena semayang.
Dia tak boleh nak bangun macam mana? Kita wajib tolong ambil wuduk untuk dia. Ini masalah kat hospital sekarang. Kan? Nurse tak boleh nak buat. Kan? Nurse banyak kerja. Itu macam mana? Family lah kena buat. Family tak boleh masuk zaman-zaman COVID ni. Jadi siapa nak jawab? Sebab banyak ni orang komplain. Saya kata wajib. Tadi pun mengajar bab ni, kata wajib tolong. Macam mana suami saya kan? Jadi boleh tak dia qada semayang? Waktu saya ni dia tak semayang. Mana boleh? Waktu masuk waktu dia kena semayang lah. Dia boleh kan semayang? Boleh. Tapi tu tak kenapa tak semayang. Okey. Jadi wajib tolong. Jadi kalau hospital tak bagi, hospital lah kena fikir cara macam mana nak bagi tolong tak? Oh, hospital ada kerja lain nak menyelamatkan nyawa. Okey lah. Jadi fikirlah macam mana cara nak tolong. Bagilah family buat. Oh, tak boleh ni bahaya. Kan payah tu. Bahaya macam mana? Pakai je lah PPE tu. Boleh kan? Kita ni kalau nak beramal agama, kita akan fikir cara. Tapi kalau kita tak beramal, kita akan fikir 1000 cara juga lah tak nak beramal. 1000 alasan. Betul tak? Ustaz tak faham. Ni masalah nyawa. Ya, kita tahu. Tapi sejauh mana? Kan? Benda-benda lain orang boleh buat. Tak ada pun terancam nyawa kan? Ada orang mati sebab pergi IOI. Tak ada pula kan syarat kena apa? Booster. Tiba-tiba solat Jumaat kena booster. Macam mana? Ini bukan Putrajaya lah. Kan? Adalah negeri-negeri yang tak tahulah kat mana. Okay, so jadi macam itulah. Ya, kes makin naik, ya, kita faham. Perlu jaga keselamatan nyawa semua ni mahal, betul. Kita tak nafi. Tapi be realistic lah. Be realistic. Dan ini hukum Allah Ta'ala. Semayang ni wajib. Bukannya benda. Kalau benda sunat, okey, kita boleh ni. Macam masalah soft. Benda sunat, okey, kita masih bagi orang semayang lah, okey. Saf jarak pun bagi orang semayang, okey lah, masih at least. Sebab benda sunat kan. Tapi benda wajib pun awak nak suruh korbankan. Oh, sebab ada benda. Okey, kalau memang betul duduk dekat ni memang confirm mati. Tak ada pula kan, confirm mati tu tak ada. Jadi maka alasan tu tak terpakai. Okey, alasan tu tak pakai. Sebab tu dia bukan semudah itu saja kita nak tinggal amalan agama ni dah. Dia ada kawaid yang sangat jelas. Ulama kita dah perincikan. Tapi bila orang tak nak ikut macam tu kan. Contoh, saya nak bagi contoh. Okey, contoh kan. Kenapa ulama zaman dulu tak kata rokok haram? Zaman sekarang jangan ceritalah tak. Zaman dulu. Apa alasan kenapa dia tak kata rokok haram? Zaman sekarang dia kata sebab mudarat. Zaman dulu tak mudarat ke? Sama ke mudarat dia? Oh, zaman sekarang mudarat dia lebih. Zaman dulu pun sama juga. Kan? Tapi kenapa zaman dulu ulama kata makruh? Sebab kenapa makruh? Tapi minum racun hukum dia haram. Kan? Sama ke orang kata tu pun racun, ni pun racun juga. Sebab bezanya efek dia tu lambat. Kan? Efek dia lambat. Merokok ni efek dia adakah isap-isap mati? Ada macam tu? Adalah kot. Tak ada. Ada kes macam tu? Tak ada. Tapi makan racun memang mati terus. Kan? Sebab tu makan racun tu haram. Isap rokok tu makruh. Jadi begitulah juga masalah-masalah ni. Benda ni memang kalau saya duduk rapat je terus mati ke? Ya, tak. Kan? Tak pun. Tak ada kan ke macam tu COVID tu berlangsung? Tak. Jadi tak bolehlah buat hukum seolah-olahnya macam tu. Tak boleh. Okay. So ni masalah. Kita ni beramal dengan agama, beramal jelah. Nak buat macam mana yang buat polisi pun. Kadang kita tu payahlah. Macam tu lah. Tapi tak apalah. Yang nak tanggung dosa bukan kita. Kan? Macam tu lah. Masing-masing akan tanggung dosa masing-masing. Berapa ramai orang, kalau benda tu berdosa, dia apalah berdosa. Kita tak ada tanggung apa kan. Macam tu lah. Moga Allah Ta'ala selamatkanlah. Kita boleh cakap macam ni je lah. Tapi kita still wajib. Taat pemerintah wajib.
Okey, jangan kata tak boleh tak ayat taat perintah pula. Kita tak, ahli sunnah tak pernah ajar orang untuk jadi buruh, jadi pemberontak, tak. Tapi kita kena sentiasa menasihat, kena sentiasa remind benda ni tak betul. Benda yang tak betul kena cakaplah tak betul. Kan? Macam tu je lah. Okey. As'alullah as-salamah. Kita mau minta moga Allah Taala kurniakan kebaikan kepada negara kita Malaysia. Wallahu a'lam. Faslun fi syurutil wudu' berapa minit? 9 minit lagi. Kita berhenti sini. Ada soalan tak? Kalau dia boleh tayamum, kalau tangan dia tayamum. Kalau dia boleh ambil wudu lah. Kenapa tak tayamum? Tak payah ambil wudu ke. Bagi dia air. Kalau dia payah nak, boleh kan bagi dia air? Boleh je. Dia buat sendiri. Kalau jenis bedridden yang tak boleh buat sendiri, kita lah wudukan dia. Kalau dia jenis yang tak boleh kena air, barulah kita kata ni. Okey? Boleh je. Tapi kalau maksudnya memang payah, yang ada ketika tu boleh pakai tayamum je. Tu je yang paling available. Tak apalah, tayamum lah. Paling tidak semayang ke. Okey? Paling tidak semayang. Kalau dah tak ada siapa pun, semayang juga, hormat waktu. Kita kena ingatkan tu, semayang. Tadi saya ada kuliah kat satu tempat tu. Dia kata suami dia sakit, tapi tak semayang. Alasan sebab sakit. Tapi boleh berjalan, boleh. Ya, susah. Dia stroke. Tapi dia gunakan alasan stroke tu untuk tak semayang. Bukannya suruh semayang berdiri pun. Bukan suruh semayang berlari. Semayang baring je. Kan? Kalau tak boleh nak duduk, baring lah. Tapi dia gunakan alasan. Itu sayang lah. Jadi kita, paling tidak kalau susah nak pergi toilet apa semua susah, semayang je. Semayang lah macam mana pun. InsyaAllah khair. Yang penting semayang, jangan tinggal dalam. Itu dia. Boleh? Ni ramai orang tak semayang dekat masjid surau, dekat hospital kan. Masalah tu. Itulah tuan-tuan. Jadi saya minta maaf, saya kena undur diri dulu. Saya nak uruskan banyak benda. Besok pagi saya nak ke Sabah ni untuk dakwah. So insya-Allah doakan saya semua. Insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.